Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 yang diwakili oleh saya Anita binti Ahmad P105780, Carmila binti Zakaria P106062 dan Nur Aslinda binti Wahab P106065. Ini mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang dihormati Profesor Madya Dr. Muhammad Izzaham bin Haji Muhammad Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Untuk kumpulan kami telah memilih satu tajuk, iaitu Kem Fitrah Mukallaf. Kem Fitrah Mukallaf merupakan satu kem yang akan kami jalankan dalam program kami untuk menjadikan impian anak-anak yang sebelum ini hampir ketinggalan menjadi kenyataan di masa hadapan. Okey, kita mulakan dengan sinopsis. Sinopsisnya ialah melalui teori humanistik Abraham Maslow menganggap keperluan matlamat ini dianggap sebagai keperluan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengambil kira budaya persekitaran dan perbezaan generasi. Potensi individu perlu digarap secara menyeluruh dan bersepadu meliputi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Untuk pengenalan kem fitrah mukallaf ini ialah akhlak adalah di antara sebahagian lingkup syariah selain daripada akidah, ibadah dan termasuk di antaranya adalah muamalah yang mengatur tentang peraturan sistem kehidupan manusia. Menurut Abdul Al-Karim Zayan 1996. Kem fitrah mukallaf dipilih namanya ialah kita sedia maklum manusia sejak lahirnya merupakan manusia yang bersih, dilahirkan suci, jadi fitrahnya bermaksud kembali kepada kejadian asal. Mukallaf ialah menjadi manusia yang sempurna di mata Allah pada penghujungnya, sesuai dengan sifat manusia yang serba kekurangan. Kemudian ada 4 aspek yang akan ditekankan dalam kem fitrah mukallaf, iaitu aspek kognitif. Aspek kognitif melibatkan akal dan intelek, di mana sekiranya seseorang murid itu berakal, maka semestinya di hujungnya murid tersebut akan berilmu. Dengan berilmu, murid tidak akan melakukan sebarang perbuatan atau perkara yang akan merosakkan masa hadapan murid tersebut. Kemudian dalam aspek yang ketiga ialah efektif. Efektif melibatkan sikap dan nilai. Bermula daripada berilmu, berakal, maka murid tersebut juga mempunyai sikap dan nilai untuk menghargai diri sendiri daripada menjurus diri ke arah keburukan. Yang akhirnya dalam aspek keempat, iaitu spiritual, iaitu kerohanian, murid tersebut akan turut dibekalkan ilmu kerohanian di dalam diri masing-masing untuk menjamin ketiga-tiga aspek di atas lebih berkesan. Seterusnya, dalam kem fitrah mukallaf juga, rasional yang telah kami pilih untuk program ini ialah kita akan berusaha untuk melatih murid dalam solat, aktiviti solat dengan betul dan mengikut rukun solat yang betul. Walaupun bistari solat, kem bistari solat dan pengajaran dalam pendidikan agama Islam telah ditekankan tentang solat, tetapi kelebihan menyertai kem fitrah mukallaf ini akan memberi ruang kepada murid yang terlibat untuk lebih mendalami tentang solat. Seterusnya, yang kedua, rasional program kami ialah memberi peluang sama rata kepada murid. Setiap murid berhak mendapat apa yang murid lain dapat.
khasnya murid-murid yang terlibat tentang kem Fitrah Mukallaf ini kebanyakannya ialah murid-murid yang mempunyai latar belakang masalah keluarga. Okey, untuk visi misi matlamat, visi ialah murid berilmu cemerlang sasiah. Itu ialah visi yang kita hasratkan di hujung kem ini. Yang kedua, misinya ialah membangunkan sasiah murid dan mengembangkan potensi diri murid secara holistik. Ini juga bertepatan dengan misi falsafah pendidikan negara. Matlamat yang akhirnya kita mengharapkan di hujung kem Fitrah Mukallaf ini dalam tempoh 3 hari 2 malam yang akan kita jalankan, sekurang-kurangnya dapat membentuk dan mendidik murid berakhlak mulia, beretika dan bersasiah tinggi. Diharapkan dengan kem Fitrah Mukallaf ini, visi, misi dan matlamat yang sekolah dan juga para guru serta ibu bapa hasratkan akan tercapai. Seterusnya, rasional kami menjalankan projek atau program ini ialah memberi peluang kepada murid terlibat untuk membaiki sasiah diri dan membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti. Manakala objektifnya dibahagikan kepada 5, iaitu melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang individu yang baik, murid dapat mengubah tingkah laku dan peribadi yang ke arah yang lebih baik, meningkat tahap disiplin dalam diri, murid mampu meningkatkan keyakinan diri dan membangun potensi dalam diri. Dan juga program Fitrah Mukallaf dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 3 hari 2 malam. Kekuatan yang kami dapat dalam analisis SWOT untuk program ini ialah kami telah mendapat untuk menjalankan program ini daripada pihak pentadbir, mempunyai guru yang berpengalaman dalam bidang pendidikan, unit bimbingan kaunseling yang mantap dan untuk menjalankan program ini. Dan juga peluang yang kami ada untuk kekuatan ialah sokongan PIBG yang baik yang turut serta dalam keuangan dan jalinan antara sekolah dengan badan berkanun serta IPTA yang terdekat. Antara kelemahan juga dalam SWOT yang kami dapat kena pasti ialah latar belakang murid yang mempunyai masalah disiplin, latar belakang keluarga yang bermasalah, dan cabaran yang bakal kami hadapi ialah ibu bapa yang kurang peka dan prihatin dengan keadaan anak dan juga pengaruh persekitaran kerana sekolah ini berada di sekitar Bandar Melaka. Okey, yang akhir sekali dalam bahagian saya ialah teori perancangan yang telah kami pilih ialah teori sistem terbuka, di mana sekolah sebagai jentera pendidikan diharapkan dapat menghasilkan input, seterusnya output untuk pencapaian murid-murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung tentang tajuk model perancangan, iaitu model PPBS. Model perancangan PPBS ini merupakan salah satu model yang digunakan bertujuan untuk membantu pihak pengurusan dalam pengagihan tugas dan sumber tenaga supaya lebih efisien. Model ini wujud berdasarkan teori sistem, iaitu model ini tidak melihat kepada organisasi asal tetapi lebih kepada pengagihan tugas untuk melaksanakan sesuatu program. Model perancangan PPBS ini menggariskan 10 langkah yang jika dilihat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu perancangan dan penilaian. Untuk langkah pertama, iaitu analisis keperluan dan masalah. Seterusnya, menetapkan matlamat dan objektif. Yang ketiga, mendefinisikan objektif secara tingkah laku. Yang keempat, mereka bentuk struktur program dan format. Kelima, merumuskan pendekatan alternatif. Yang keenam, analisa dan alternatif kos. Seterusnya, yang ketujuh iaitu memilih dan mengambil alternatif optimal. Menyediakan bajet untuk program yang ke-8.
Seterusnya yang ke-9 iaitu memantau program yang dilaksanakan dan akhir sekali menilai hasil program. Sistem PPBS ini menerangkan tentang perancangan, program, bajet dan penilaian. Untuk senarai jawatan kuasa induk, pengerusi terdiri daripada Puan Sharifah binti Muhammad selaku guru besar, timbalan pengerusi iaitu Puan Zaitun binti Ahmad, penolong kanan ko-kurikulum, naib pengerusi iaitu Puan Siti Zariah binti Zubir iaitu penolong kanan hal ehwal murid, penyelaras program iaitu Puan Nurul Huda binti Hasan iaitu guru bimbingan dan kaunseling. Penyelaras program 1 iaitu Ketua kumpulan kami Puan Karmila binti Zakaria, penolong penyelaras program 2 iaitu Puan Anita binti Ahmad, dan saya selaku setiausaha Puan Nur Aslinda binti Wahab. Kem Komandan 1 iaitu Encik Asfa bin Umar, Kem Komandan 2 iaitu Encik Hanafi bin Yasin, Fasilitator iaitu selaku Ketua FESI Puan Nosiah binti Muhammad Isa, manakala pengacara majlis iaitu Puan Siti Nur Farhana binti Asy'ari, dan seterusnya bacaan doa oleh Encik Muhammad Hisham bin Zulkafli. Untuk deskripsi tugas dan jawatan kuasa, untuk urusan pendaftaran, kami telah bahagikan kepada beberapa AJK iaitu urus setia pendaftaran, penutup, hadiah dan sijil, AJK pengangkutan, peralatan, kawalan malam, AJK aktiviti iaitu terdiri daripada aktiviti perkemahan, gadget, kerohanian dan solat, pertandingan junior chef ikhtiar hidup, dan akhir sekali ialah AJK makanan dan kesihatan. Urus setia pendaftaran iaitu Puan Zubaidah binti Muhammad dan juga Puan Azizah binti Aziz. Urus AJK pengangkutan iaitu Encik Abdul Hakim bin Zulkifli, Encik Muhammad Hanafi bin Muhammad Yasin dan juga Encik Yaakob bin Jaafar. Untuk AJK kerohanian pula Encik Hafiz bin Aziz, Puan Tengku Nur Azlin Tengku Jamil, Puan Nur Hafiza binti Abdul Aziz, dan akhir ialah Puan Hartini binti Amri. Untuk AJK makanan pula iaitu Puan Nureha binti Osman, Puan Nurisha binti Salam, Puan Nurisa binti Said, dan akhir sekali Puan Jamilah binti Latif. Manakala untuk AJK ikhtiar hidup, Cik Hisham bin Yaakob, Cik Nik Harmi bin Nikdin, dan seterusnya pertandingan membuat gadget iaitu Cik Farah Fazana binti Muhammad Din, Puan Nur Hasikin binti Tukimin. Seterusnya AJK kawalan malam iaitu Puan Nur Azlina binti Abdul Rahman, Puan Ros Azlinda binti Arsyad, Puan Rubiah binti Ibrahim, dan akhir sekali Encik Zulkifli bin Jaafar. Untuk majlis penutup, AJK-nya ialah Puan Jasmin binti Muhammad, manakala AJK peralatan Encik Abdul Ghaffar bin Ismail, Cik Azfa bin Omar, dan akhir sekali ialah AJK hadiah dan sijil iaitu Cik Ain Julia binti Muhammad Jazuli. Untuk atau cara majlis hari pertama iaitu pada hari Jumaat 23 Oktober 2020. Aktivitinya terdiri daripada peserta melapor diri pada pukul 2 petang, bertolak ke Kem Rimba Ria Pusat Rekreasi Air Keroh iaitu pada pukul 3, seterusnya dijangka sampai di tapak perkemahan dan dimulakan dengan taklimat komandan kem, solat asar, membina model pelan lokasi dan demo mendirikan kemah persiapan diri iaitu pada pukul 5.30 petang, diikuti dengan solat maghrib, kuliah moral dan solat isyak.
Ice breaking pada pukul 9 malam. Seterusnya mesyuarat AJK night walk, burung punggut dan akhir sekali ialah refleksi. Untuk hari yang kedua, antara aktivitinya ialah persiapan diri bermula pada pukul 5 pagi, solat subuh, kuliah subuh dan moral. Seterusnya diikuti dengan doa, lagu patriotik dan Malaysia Cergas, iaitu aktiviti untuk waktu pagi. Seterusnya sarapan pagi, kembara flora dan fauna, bantu mula, pertandingan memasak, makan tengah hari, solat zuhur, cooperative games pada pukul 2.30 petang, pertandingan membuat gadget 4 petang, ikhtiar hidup, minum petang dan solat asar, aktiviti air, persiapan diri untuk solat maghrib, kuliah, moral dan solat isyak. Dan diikuti dengan ceramah, sempurnakah solatku, dan akhir sekali ialah refleksi slot. Untuk hari ketiga, iaitu pada 25 Oktober 2020 pada hari Ahad, peserta dikehendaki mempersiapkan diri pada pukul 5 pagi, solat subuh, kuliah subuh dan moral, doa, lagu patriotik dan Malaysia Cergas untuk aktiviti pagi, sarapan pagi, orienteering, kompas marching, seterusnya khidmat gotong royong, majlis perasmian penutup, ucapan guru besar pada pukul 12.30 hari, penyampaian hadiah dan sijil, dan diikuti dengan makan tengah hari pada pukul 1 petang, solat zuhur, 2.30 murid-murid semua dikehendaki berkemas, dan akhir sekali pada pukul 3 petang dijangka akan bertolak balik ke sekolah dan ke rumah masing-masing. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Carmila binti Zakaria akan menyambung pembentangan berkenaan tentang program Kem Fitrah Mukallaf ini. Seterusnya ini adalah cartagan yang telah disusun, iaitu bermula pada bulan Jun dengan pembentukan jawatankuasa pada minggu pertama dan kedua. Seterusnya disusuli dengan mesyuarat induk, dan setelah mesyuarat tersebut akan dilaksanakan tindakan jawatankuasa, kemudian mesyuarat ahli jawatankuasa, dan pada bulan September taklimat kem akan diberikan. Persediaan kem akan juga bermula pada bulan September, daripada minggu yang pertama sehinggalah minggu yang keempat. Manakala program Kem Fitrah Mukallaf ini akan diadakan pada bulan Oktober, dan pada minggu keempat acara postmortem akan diadakan bagi melihat keberkesanan program yang diadakan sepanjang tempoh 3 hari 2 malam itu. Anggaran bajet bagi program ini, sumber keuangan diperolehi daripada bayaran murid dan juga sumbangan PIBG serta sumbangan unit bimbingan dan kaunseling, dan terdapat sumbangan persendirian yang jumlahnya adalah sebanyak RM3,020. Kos perbelanjaan keuangan melibatkan pengangkutan. Yang keduanya adalah pengurusan kem Rimberia Pusat Rekreasi Aikro, di mana kos penginapan, aktiviti outdoor, kemudian makanan, jungle guide dan sebagainya. Yang ketiga adalah sagu hati penceramah motivasi. Manakala kos yang keempat adalah kos hadiah bagi kumpulan-kumpulan pelajar yang menang. Di samping itu, peralatan alat tulis dan juga sijil. Ini adalah meliputi perbelanjaan keuangan yang diperlukan untuk menampung kos perbelanjaan Kem Fitrah Mukallaf. Ini pula adalah penjelasan aktiviti projek mengikut elemen perancangan. Di sini kita melihat kepentingannya elemen perancangan dalam memastikan perjalanan ataupun apa yang dirancang itu memberi kesan ataupun impak yang besar kepada perjalanan, memberi kesan kepada murid-murid,
dan mencapai objektif yang kita inginkan. Jadi bermula kita kata daripada penetapan misi dan wawasan organisasi sehinggalah kepada perancangan semula. Semua elemen ini adalah satu bentuk proses yang perlu bagi memastikan keberkesanan camp ataupun program yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan baik. Proses perancangan bagi camp Fitrah Mukallaf ini telah melalui beberapa langkah, iaitu bermula dengan penentuan masalah di mana kita menembuh bual guru-guru, khususnya guru kaunseling bagi memastikan apakah isu atau masalah di kalangan pelajar, khususnya bagi pelajar-pelajar yang bermasalah. Di samping itu juga perbincangan juga telah dibuat bersama dengan GPK1 dan juga penolong guru kaunseling bagi mengenal pasti apakah objektif program yang ingin dicapai dan bagaimanakah pelaksanaan program tersebut, di mana kita telah menyusun tentatif yang bersesuaian menepati objektif yang digariskan. Selain daripada itu, guru-guru juga telah bersepakat untuk mencari dana dan juga kita telah memperolehi beberapa sumbangan keuangan khususnya pada PIBG, unit bimbingan dan kaunseling dan sebagainya. Seterusnya kepada pelajar pula, pelajar-pelajar yang terlibat ini kita telah mengedarkan surat edaran kepada ibu bapa bagi memberi galakan kepada anak-anak mereka yang terpilih agar mengikuti program yang telah kita susun, dan akhirnya program camp ini perlu kepada satu penilaian semula bagi meneliti, memperhalusi keberkesanan program yang diadakan itu, adakah ia telah mencapai matlamat dan objektif yang telah kita sasarkan. Kesimpulan yang boleh dibuat adalah berkenaan tentang camp Fitrah Mukallaf ini, kita mengharapkan ianya dapat memberi satu harapan baru kepada murid-murid yang terpilih dan merupakan satu pengalaman baru bagi mereka untuk berhadapan dengan cabaran yang semakin mencabar daripada hari ke hari. Jadi segala perancangan telah pun disusun dan diperhalusi dan langkah-langkah perancangan telah pun diambil agar objektif dan matlamat yang kita inginkan itu tercapai. Jadi apa yang diharapkan juga adalah perubahan dan peningkatan potensi diri murid itu dapat diperkembangkan melalui program ini dan kita mengharapkan ianya adalah menjadi pemangkin kepada program-program masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.